صلى الله ربنا على نور المبين أحمد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam selamat pagi dan salam Jumaat kepada semua. Okey, Ustaz ucapkan insya-Allah pada pagi ni sekadar perkongsian pada hari Jumaat yang mulia inilah Ustaz nak bawa kita semua membuat satu renungan. Renungan di sebalik musibah, di sebalik musibah yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat kita, menimpa agama kita dan juga menimpa seluruh dunia. Menimpa dunia. Di sebalik musibah itu ingatlah terkandung hikmah. Terkandung hikmah. Dunia sekarang sangat tenat, betul? Dunia sekarang dikejutkan dengan pelbagai musibah, kan, dikira bala bencana, tak kira dari segi gempa bumi, jerebuk, kejadian fenomena alam, tsunami, banjir. Tidak terlepas juga dunia kita juga mengalami bencana dari segi wabak. Kalau sebelum ni kita pernah mendengar wabak H1N1 ataupun wabak AIDS ataupun selesema burung, selesema babi, dan yang terbaru yang sedang kita alami sekarang adalah wabak COVID-19. Dan dah hampir meragut ribuan nyawa di seluruh dunia, kan. Okey. Jadi dia sebenarnya memberi kesan yang sangat buruk kepada masyarakat. Dari segi kerosakan nyawa, dari segi kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda, kan, dan juga kestabilan politik, ekonomi dan juga sosial sesebuah negara tersebut. Okey, persoalan besar yang perlu kita timbulkan dalam fikiran kita ni, kan, yang perlu kita fikir, apakah punca yang berlakunya bala ataupun malapetaka ataupun musibah ini? Apakah punca dia? Okey, cuba kita tengok menurut teori sains. Menurut teori sains geologi ada 3 faktor yang berlaku apabila suatu kejadian fenomena tu berlaku kepada negara ataupun kepada bumi ini. Yang pertama, sains geologi mengatakan kejadian bencana ni berlaku atas faktor-faktor semula jadi. Contoh seperti banjir, kemarau, tanah runtuh dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah faktor biologi. Faktor biologi ni terjadi seperti kejadian wabak penyakit yang disebabkan haiwan dan berjangkit kepada manusia. Dan yang ketiga, musibah ini berlaku atas kecuaian dan juga kesilapan manusia itu tersendiri. Disebabkan oleh tangan kita sendiri. Namun kalau dalam pandangan Islam, setiap bencana yang berlaku itu ada hikmahnya. Di dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 di dalam Al-Quran, ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah timbul pelbagai kerosakan dan juga bala bencana yang terjadi di daratan dan juga di lautan, tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh aidin nas, tangan-tangan manusia tersebut. Sambungan ayat tersebut, liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita. Ni Allah Subhanahu wa taala nak bagi kat kita. Allah Subhanahu wa taala bagi kita musibah tersebut, balasan kepada kita kerana apa? La'allahum yarji'un, supaya kita kembali insaf dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan macam mana cara kita nak menghadapi bencana ataupun COVID-19 ni lah. Senang kira, kan. Yang pertama, jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga hubungan dengan Allah. Inilah antara hikmahnya.
Kan masing-masing tak pergi kerja dah. Ada masa yang sangat ample time duduk di rumah kan. Jadi jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana caranya? Kita bertaubat, perbanyakkan doa, kan? Sebab apa? Sebab macam Ustaz kata, segala bencana yang terjadi kemungkinan tangan kita tak sedar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk, bertaubatlah. Itu sebenarnya Allah nak tunjuk kita tu. Hikmah di sebalik musibah, Allah nak suruh kita bertaubat. Kita mempunyai masa yang sangat banyak di rumah, maka bertaubatlah. Ambillah ruang dan juga peluang ini bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi hikmah? Dia melatih manusia untuk bersabar. Bersabar di atas ujian yang menimpa sekarang ni. Barulah bila kita sabar, kita bertaubat, barulah dia melahirkan rasa insaf dan juga kesedaran di dalam diri kita. Bila kita rasa insaf, di situlah keampunan dan juga penghapusan dosa kita berlaku. Kita orang kata apa? Kembali ke jalan yang benar lah. Barulah kita membersihkan jiwa kita. Alhamdulillah. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memberi panduan. Ketika kita ditimpa musibah, walaupun kecil ataupun besar, Nabi Muhammad kata apa? Ucaplah kalimah istirja'. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam surah Al-Baqarah ada menyatakan ayat yang ke-156, alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa sesuatu musibah ataupun kesusahan ataupun bencana, qalu, maka sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ni milikmu ya Allah, dan kepada Allah lah tempat kami kembali. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah seseorang kamu mengucapkan kalimat istirja' yang Ustaz kata inna lillah tersebut dalam segala hal musibah, meskipun yang terjadi adalah tali selipannya putus. Kerana apa? Walaupun sekecil-kecil benda tali selipan putus, itu pun musibah. Kan? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajar kita, sekecil-kecil musibah kena ucapkan kalimah istirja'. Kalau musibah terbesar, musibah yang besar, lagi-lagilah kita kena mengucapkan kalimah istirja', insaf diri, dekatkan diri dengan Allah, bertaubat dan juga sabar. Jangan ada perasaan buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas ujian yang menimpa kita. Ingatlah, setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita, kita berstop, berhenti sekejap, kita renung hikmah di sebalik musibah yang melanda kita, barulah kita tergolong dalam golongan orang yang bersyukur. Okey, sedikit recap Ustaz kata, perbanyakkan doa, perbanyakkan taubat, dan juga moga-moga ia menyucikan jiwa kita, menghapuskan dosa kita. Ustaz sudahi dengan doa elak wabak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antara adab-adab berdoa, memuji dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Antara adabnya lagi, berdoa dengan penuh yakin dan tidak dengan suara yang tinggi, suara yang penuh pengharapan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, alhamdulillah. Cukuplah sekadar perkongsian Ustaz pada pagi Jumaat ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod yang akan datang ataupun pada waktu yang lain, insyaAllah. Okey, jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيد المرسلين